tuan-tuan dan perempuan, betul kalau tuan-tuan dan perempuan kaji apa yang Haji Umar cakap tu kan, ringgit Malaysia tidak pernah disandarkan dengan emas. Tidak pernah sama sekali. Apa buktinya? Buktinya adalah, saya kena tulis lagi lah. Kita kena belajar sejarah sikit. Tapi sejarah ni ramai saya rasa orang tak berapa tahulah. Jadi kalau ni dapat tahu, bagi tahu orang. Kita kena tahu dulu apa dia itu ringgit. Ini saya study apa itu ringgit apabila Syekh Umar selalu dulu kan, selalu cakap what is a ringgit, selalu dia tanya kan. Saya berpening kepala kan, mana saya sekolah saya beranak pakai ringgit lah kan. Ini pun tanya kan. Tapi bila Syekh tanya banyak kali kan, kita pun kita kena banyak kali sangat ditanya ni, so mesti ada sesuatu. Jadi saya kaji apa dia ringgit. Ringgit kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu adalah satu wang perak. Wang perak. Kalau zaman dahulu, ini adalah merupakan bersamaan dengan Spanish dollar. Apa dia Spanish dollar? Spanish dollar ni adalah satu duit perak yang digunakan oleh orang-orang Spanyol. Orang Spanyol, orang Portugis. Duit dia tu kan macam ni dah rupanya. Kalau kita rupanya begini, dia bulat tapi kat ujungnya dia bergerigi. Ni duit ni daripada perak tau. Daripada perak dia bergerigi. So dipanggil ringgit. Duit ni ini kan lepas Melaka jatuh kita pakai ni. Duit ringgit. Ringgit apa? Perak. Duit perak. Selepas tu di alam Melayu kita semua pakai duit perak. Kebanyakannya perak. Dan Spanish dollar ni kita zaman British kita pakai British trade dollar. Tapi dolar ni bermaksud, ringgit bermaksud perak, ada ain ni dia, so bermaksud ringgit kan. So apa dia ringgit Malaysia? So kita kaji kan, so kita faham ringgit mestilah perak. Kita tengok ya, kalau tuan-tuan tengok macam Haji Umar Azman cakap kan, duit satu dunia ni dipancang kepada US dollar pada tahun 1944 melalui perjanjian Bretton Woods. Kita tengok ya, ni tahun 1944, perjanjian Bretton Woods, di mana seluruh dunia dipancangkan duit ni kepada US dollar. Satu USD satu bersamaan dengan 1/35 ounce emas. Ini janji dia tahun 1944. Malaysia merdeka tahun bila? 9 kita pakai silibus Kementerian Pendidikan Malaysia. Malaysia merdeka tahun 1957. Dia didaftarkan dengan United Nations. Malaysia didaftarkan dengan United Nations pada tahun 1957. Ni apa nama dia? Yang merdeka ni bukan Malaysia nama tu. Namanya waktu tu adalah Melaya kan, ataupun Persekutuan Tanah Melayu kan. Masa ni namanya Melaya. Melaya ni termasuk Singapura. Apakah currency Melaya masa tu? Tuan-tuan pernah tanya tak? Apakah mata wang Melaya masa tu? Apa dia? Mata wang Malaysia masa tu adalah nama dia Malayan dollar. Namanya dolar. Kalau ikut perjanjian Malaya nak bayar apa-apa, dia punya currency-nya dolar. Malayan dollar. Tapi dalam bahasa Melayu dia ringgit lah. Tapi officialnya dolar. Malayan dollar. Bilakah Malaysia ditubuhkan? Bilakah Malaysia kita tukar nama? 1963. Inilah kita namakan dia Malaysia. Apakah nama currency Malaysia ni? Malaysian dollar. Ini Melaya punya dolar. Ini Malaysian dollar. Tetapi sebenarnya kalau kita kaji betul-betul, bukan tahun 63 Malaysian dollar, tahun 1965. Sebab dia transition kan, 1965. Jadi
Bila masa ringgit dipancangkan dengan sebelum tu, bilakah masa US dollar dia menipu, dia tutupkan, dia tutup window emas dengan US dollar? Bilakah Bretton Woods bilakah Bretton Woods habis? 1971, Ogos 1971. Ni tiada lagi Bretton Woods. Maksudnya tak ada lagi semua duit, tak ada bergantung dengan emas, tapi bergantung dengan kuasa pasaran. Bilakah ringgit Malaysia? Masa ni currency Malaysia apa? Masih lagi Malaysian dollar. Bermaksud sepanjang ni kan, ringgit Malaysia tak ada. Ringgit hanya wujud secara rasmi pada tahun, cuba teka-tekuk, ulang mati hisap rokok. Ringgit Malaysia cuma rasmi wujud pada tahun ini dia, tuan-tuan dan puan-puan. Drum roll please. Bilakah ringgit Malaysia kan? Ni dia. Saya rasa tahun ini baru ada ringgit Malaysia. Ringgit Malaysia hanya lahir pada tahun 1975. Jadi sebab saya ada pernah, orang beritahu saya lah, itu ada satu syekh lah, dia cakap ringgit Malaysia boleh dizakatkan. Kenapa? Sebab dia di back by gold. Saya cakap tak betul tu. Tak betul tu. Mana pernah ada ringgit dizakatkan, di back by gold, disandarkan dengan gold. Kalau tuan-tuan tengok ni kan, tidak pernah ringgit Malaysia disandarkan dengan emas. Ringgit Malaysia hanya wujud selepas dah tutup dah, kedai dah tutup. Selepas tahun 71, masa inilah mula berkembangnya forex, foreign exchange, perdagangan mata wang. Kalau sebelum tu tak ada, sebab masa tu semua rate dah tahu dah. So nak berdagang apa? Selepas 71 barulah berapa yen dengan pound dengan US dollar dengan apa-apa lagi lah, peso, lira, masa tu euro belum ada kan, masa tu lah, selepas 71. Ringgit Malaysia sini dia. Jadi kita balik kepada macam Haji Umar Azman cakap, bila masa ringgit ada back dengan gold, dengan disandarkan dengan emas, tak pernah. Jadi apakah implikasi dia? Implikasi dia, bolehkah kita zakat dengan ringgit Malaysia? Tak boleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, daripada soalan apa itu ringgit, ini ceritanya. Inilah ceritanya ringgit Malaysia sampailah sekarang. Dan sebelum saya tutup ni kan, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan kan, bilakah Bank Negara Malaysia lahir? Bilakah Bank Negara? Sebab Bank Negara cakap kan, dia apa nama ni, yang sah laku kat Malaysia sekarang hanyalah duit yang dia keluarkan. Bilakah Bank Negara Malaysia dicipta? Bank Negara Malaysia dicipta, ditubuhkan secara rasminya kan, bukanlah pada tahun 57. Bank Negara ditubuhkan pada tahun 1959. So Bank Negara adalah satu ciptaan baru, satu innovation, satu bid'ah lah. Jadi kita janganlah macam, Bank Negara cakap ni kita bagus sangat lah. Tak bagus, benda baru. So janganlah kita ketakutan yang tak sepatutnya lah kan, sebab dia baru 1959. Dan ringgit, dan dia kata pasal ringgit jangan. Ringgit asal adalah ringgit tadi, ringgit perak. Ringgit yang ni tak ada apa benda. So lain kali kalau cakap boleh ke berzakat dengan ringgit Malaysia, kena soal balik lah dengan tuan-tuan syekh, ustaz-ustaz tu kan, bagi tahu sejarah ni, mungkin dia boleh terangkan dengan lebih lanjut lah. Kalau yang berkaitan dengan uruf tadi tu, kita dah dengar dengan Haji Umar cakap tadi, kalau orang semua tak pakai baju sebagai uruf, takkan kita nak ikut itu sebagai uruf? Tak boleh kan. Dan dengan tu saya ada soalan tak ni? Ya. Macam mana dia bila ada market stance tu, maka forex tu boleh wujud? Macam nak cuba cerita detail forex tu macam mana? Ini sebelum ni kan, sebelum tahun 1991, pertukaran wang asing hanya berlaku di antara central bank ataupun sebab masa tu kadar diketahui. Jadi dia orang tak berdagang barang, kita dah tahu kan,
So kita nak buat apa? Nak speculate. Tapi selepas tahun 71 dia ikut kuasa pasaran. Jadi masa itulah berkembanglah pasaran wang asing. Masa selepas 71 lah kita akan tengok dari segi financial punya history kan, banyaklah wujud futures, derivative, interest rate swap, banyak selepas 1971, di mana pasaran keuangan menjadi lebih meruap, lebih volatile. Dan kalau kita tengok daripada selepas tahun 71, wang yang fizikal kan, kalau untuk graf dia kan, wang fizikal berbanding dengan wang bank atau wang yang digunakan untuk spekulatif kan, kalau wang fizikal naik dia macam ni, wang yang bank dia naik dia lebih tinggi lah. Dan kalau kita tengok sekarang, perdagangan wang asing sekarang mencecah $4 trilion sehari. Ini bermaksud kalau kita bandingkan dengan berapa pengeluaran dunia kan, dia lebih kurang saya rasa beberapa untuk sehari tu bersamaan dengan setahun kot kita punya ni, bermaksud real production setahun bersamaan dengan perdagangan sehari. Bermaksud banyak betul duit yang tak perlu, sebab kita perlu kan, kata setahun sebanyak tu, tapi sehari sampai 4 kali ganda daripada ni kan, jual dunia dan isinya 4 kali baru bersamaan dengan sehari perdagangan wang asing lah. Jadi inilah dia. Ini mungkin kita akan lebih kemas lagi di masa akan datang dengan perdagangan forex. Cuma hari ini saya nak beritahu apa dia ringgit, sejarah dia, dan bolehkah dia dizakatkan. Kalau ikut tu memang betul tak boleh dizakatkan.